pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹，大家早上好。 Ya tadi sama Ibu Sofani singgung nama saya. Itu nama tengahnya itu Ho, api. 我们刚刚有讨论到，其实牧师的名字不是火，但是是火。 Jadi Ho Chuan, api di musim semi gitu. 应该是火春，就是在春节里的火。 Jadi papa saya bilang kalau musim semi itu suam-suam, orang jadi males ngapa-ngapain. Nah kamu harus jadi api yang memberikan semangat gitu. 因为我父亲说，在春节的春节，人通常就比较慢动懒惰，所以我父亲想要我成为在春里的火。 Tapi apinya tuh kegedean jadi rambut saya kebakar keriting jadinya. 但是在春季里我的火太大了，所以我的头发就有点焦了。 Mari kita berdoa. 让我们同心祷告。 Tuhan yang di surga, 我们在天上的阿爸父神， waktu ini adalah waktu Tuhan mau bicara kepada kami. 现在这个时刻是主将要对我们每个人说话。 Tolonglah apa yang akan kami baca dari firman Tuhan. 求主帮助我们所读的经文。 Tuhan kuasai pikiran kami dengan Roh Kudus. 求圣灵掌管我们的心思意念， Sehingga firman Tuhan boleh bicara kepada kami. 好让神你的话语对我们每个人说话， Dan kami boleh mengerti dan mengambil bagian dalam kebenaran Tuhan. 让我们可以明白清楚神你的旨意，并我们可以参与在你的施工里。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita lihat dari Markus. 弟兄姐妹，首先我们要翻开我们的圣经，在马可福。 Maaf, Yesaya 52 ayat 10. 我们先翻开我们的圣经，在以赛亚书52章第10节。 Yesaya 52 ayat 10 demikian. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. 以赛亚书52章第10节这么说：耶和华在万国眼前露出圣臂，地极的人都看见我们神的救恩了。 Dikatakan begitu indah yang membawa berita. 在那里说，报佳音的脚中何等佳美。 Berarti berita ini sesuatu yang sangat penting. 所以这个所谓的信息是非常珍贵的。 Kalau kita putar terbalik, 若我们反过来说， bisa kita bilang celakalah kalau tidak ada yang memberitakan. 我们可以说，凡没有传福音的，他就遭殃了。 Nah sekarang berita apa yang penting ini? 所谓的这个福音信息是怎么样的一个信息呢？ Kita sudah jelas kita akan hubungkan dengan Natal. 当然，我们知道这是关于圣诞。 Jadi kita melihat penting dan indahnya kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. 所以我们知道主耶稣的诞来是非常何等佳美。 Nah berbicara Tuhan Yesus datang ke dunia, 说到主耶稣来到世界， Dia datang dari sebagai Allah menjadi manusia. 他是上帝成为人。 Dia hidup di dunia 30 tahun, sesudah itu 3,5 tahun kemudian dia melayani. 他的生平30年活在地上，然后3年半来服侍。 Nah di dalam Alkitab kita bisa melihat 3,5 tahun itu dia 3 kali berkeliling di daerah Israel. 我们看在圣经里，在这个3年里，他总共绕了以色列3次， Setelah itu dia naik ke surga. 然后他就升天了。 Dia pulang karena dia berasal dari sana. 他归天国，因为他是从那里的。 Nah tapi nanti
但将来 akan datang lagi dia ke dalam dunia. 他会再一次、第二次的到来。 Jadi Tuhan Yesus ke dunia tuh 2 kali. 所以主耶稣来到世上是会有2次。 Yang pertama yang kita rayakan 2000 tahun lalu, kita rayakan sebagai Natal. 第一次的主耶稣的来到世上，是我们庆祝为圣诞节。 Dan nanti akan datang kedua kali. 而主耶稣第二次的再来， Nah sekarang saya ingin dalam khotbah ini membahas terbalik. 这个时候我想我们反过来来解释这段经文。 Jadi kita akan bahas kedatangan yang kedua. Nanti itu dulu baru kedatangan yang pertama. 我们先反思主耶稣的第二次的再来，然后再讨论第一次的到。 Nah sebagai awal kalau kita berbicara Allah itu disebut dalam Alkitab sebagai Bapa. 在圣经我们如果说到上帝，我们可以称他为父。 Tidak ada di dalam agama apapun selain di dalam Alkitab Allah digambarkan sebagai Bapa. 除了圣经以外，其他的宗教其实不曾称上帝成为父。 Jadi Allah menempatkan dirinya sebagai yang sangat mengasihi kita dan sangat dekat dengan kita. 所以我们的上帝将他自己成为与我们他的儿女们非常亲近的一个关系。 Nah kalau saya berbicara Bapak yang normal, 若我们说到平常的父亲角色， maka kasih Bapak kepada anak itu kasih yang paling indah, paling besar, paling luar biasa yang ada di dalam dunia. 那我可以说，这是父亲父爱，父亲对孩子的一种爱，就是超过任何在这个世界上的爱。 Mungkin kita bilang kasih antara suami dan istri adalah kasih yang sangat dekat karena mereka bisa berhubungan. 因为我们可以说，夫妻之间的爱可能会是所谓一个最亲密的爱。 Tetapi tetap di dalam hubungan itu ada saling untung menguntungkan. 但是在这个关系里面，其实有一个交易性的关系。 Si suami mau kawin sama istri atau istri mau kawin dengan suami karena ada keuntungan yang dia dapat dari pasangan. 这个丈夫和妻子他们同意在一起，因为彼此都得到利益。 Tapi kasih bapak kepada anak itu tidak ada keuntungan. 但是父亲给孩子的爱是没有益处的。 Tidak ada ex atau bekas anak. 从来没有前孩子。 Biar bagaimanapun durhaka anak itu, tetap bapak yang normal tetap akan mengasihi dia habis-habisan. 无论孩子多么的叛逆，但是作为父亲，他不会离弃他。 Tetapi seringkali dalam pikiran kita menjadi salah. 但是我们人类的想法却非常都会错的。 Kalau kita bilang bapak itu baik, 当我们说父亲是伟大的， kita suka hubungkan baik itu dengan lemah atau lembek. 作为一个良善的父亲，我们会觉得他是软弱的。 Karena baik kita bilang gampang dibohongi, gampang digobloki malahan. 因为如果说一个父亲他是良善的，可能会容易受欺骗。 Nah, Bapak di surga sangat baik. 我们在天上的父是何等的良善， Tetapi apakah dia lemah dan lembek? 但是他是否软弱吗？ Ternyata di dalam Alkitab tidak 但 demikian. 是我们知道我们的圣经并不这么说。 Dia baik, tetapi dia tegas dan keras. 我们的上帝是良善，但是他也是正直，他也是会很坚定的， Dan kadang sangat mengerikan. 甚至会觉得很恐怖。 Nah, mungkin berita ini jarang kita dengar. 我们也许对这些的信息很少听。 Kalau Allah marah, Bapak marah, itu mengerikan sekali. 就是如果上帝已经发怒了，会
很恐怖、很震撼。 Itu banyak kejadian yang kita bisa lihat dalam perjanjian lama. 在旧约圣经，我们看到有许多例子， Dan yang paling dahsyat dan paling mengerikan 最震撼的一件事情， yaitu kedatangan dia kedua kalinya. 就是主耶稣第二次的再来。 Coba kita lihat dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. 现在我们打开我们的圣经，在马太福音24章42到44节。 Matius 24 ayat 42 sampai 44 demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 马太福音24章42到44节这么说：所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。 Nah, kalau kita baca seluruh pasal 24, 若我们读整段马太福音24章， maka kita melihat ada dua yang mengerikan pada waktu dia datang kedua kali. 我们可以发现到，当主再来的时候，有两件事会让我们非常恐怖。 Yang mengerikan pertama karena dia akan datang sebagai hakim. 第一就是他以审判官来到这个世上。 Dan pada waktu dia mengadili, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi sama sekali. 而当神在执行判断的审判的时候，没有一个可以改变他的决定了。 Bahkan tidak akan ada maaf lagi. 甚至没有一个好像可以让他可以饶恕我们的。 Itu mengerikan yang pertama. 那是第一件让我们觉得震撼的事。 Yang mengerikan kedua, 第二点 dia akan datang mendadak. 就是主耶稣第二次的再来，就是很突然的。 Kita baca yang kedua, seperti pencuri dalam konteks bukan kejahatannya, tetapi mendadaknya, tidak ada yang tahu. 因为在圣经说，他就好像贼来，但是不是说贼要做恶事，但是他的这个突然的性。 Kita lagi duduk begini misalnya. 比如说我们正坐着， Tahu-tahu tanpa apa ada tanda dia datang. 然后他就突然来了。 Nah, mungkin selama kita hidup dia belum datang. 也许当我们还活着，主耶稣还未来。 Tetapi kedatangan yang kedua bisa dihubungkan dengan kematian kita. 但是他第二次的再来也可以关于到我们已经被蒙主。 Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. 我们不知道我们何时回天家。 Nah, itu sama dengan kedatangan kedua, mengerikannya tidak ada yang tahu satu orang pun. 这就如主耶稣第二次的再来，因为没有人知道他何时会来。 Tetapi ada satu yang menarik. 但是有一个有趣的事情， Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, 虽然我们不知何时主耶稣的第二次再来， yang kapan ini sudah dikasih tahu kepada kita bahwa dia akan datang. 但是主耶稣已经告诉我们了，他必定来。 Sudah dikasih tanda-tanda akan datang. 他也给我们几个让我们知道他会再来。 Jadi kapannya kita nggak tahu, tapi yang akan datangnya dikasih tahu. 所以我们其实不知道他时间，但是我们知道他必定来。 Dan kalau tadi saya katakan dia akan datang dengan sebagai hakim yang mengerikan,
我已经说他将来，他是以审判官的身份来的。 Tetapi sebelum itu dia persiapkan kita untuk kedatangan yang mengerikan ini. 但是他在第二次的再来之前，他已经预备好了一条道路。 Nah, apa yang akan dia berikan pada waktu datangan kedua yang meringankan kita? 那他为我们准备了什么，使我们可以预备好心来接受他第二次的再来呢？ Nah, itu adalah kedatangan yang pertama, yaitu 2000 tahun yang lalu, yang Natal yang sekarang kita rayakan. 他就是预备了给我们，就是在他第一次的来到这世上，就是这个。 Jadi ada hubungan kedatangan kedua yang mengerikan dengan kedatangan pertama yang mempersiapkan kita untuk kedatangan kedua. 所以他已经预备好给我们，所谓他第二次再来的事情，就是他已经成就在第一次来到这世上，就是2000年前。 Nah, coba kita bayangkan gambarannya seperti apa. 让我们想象一下， Maka dibandingkan dalam Matius 24 ayat 37. Coba kita lihat. 所以如果我们翻开马太福音24章37节， Di situ dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Maksudnya yang kedua. 那里说马太福音24章37节说到，挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。他就是意识到主第二次的再来会像挪亚的时代。 Berarti sekarang kita diharuskan membayangkan pada waktu kedatangan Nuh yang disamakan dengan nanti kedatangannya yang kedua. 所以我们要来想象一下挪亚时代的事情，我们将会经历同样的事。 Pada waktu zaman Nuh juga sama, Tuhan bilang dia akan menurunkan hukuman yang sangat berat dan keras. 在挪亚的时代，那时候上帝已经说了，我要将一个大灾降在地上。 Yaitu akan ada hujan turun 40 hari 40 malam non-stop. 就是我将这个雨下在地上40天40夜。 Dan disitulah dunia akan kerendam air. 那时候地上就会被洪水淹没， Sehingga tidak satu orang pun yang bisa selamat karena semua tenggelam. 是没有人会活，一切都会被淹没了。 Nah, pada waktu dia katakan akan turun hujan, 当上帝说我将雨下， kita sekarang mungkin bisa membayangkan kira-kira hujan itu ada air turun dari atas ke bawah. 我们可以想象到，如果下雨就是雨从天上就掉下来。 Tapi pada waktu zaman Nuh, waktu Tuhan bilang akan ada turun hujan, mereka nggak bisa bayangkan sebab hujan belum pernah turun ke dunia sampai saat itu. 但是挪亚那时代，因为他们不曾经历下雨的这个情况，所以他们没有一个想象。 Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian 2 ayat 5 dikatakan belum pernah ada hujan. Dan kalau kita perhatikan nanti Kejadian 6 baru tahu hujan tuh pertama ya zaman Nuh itu. 因为在创世纪第2章第5节那里说，没有降雨在地上，所以没有人知道。然后在第5章第6章那里说，那是第一次他们经历到雨。 Nah, sekarang coba kita bayangkan dengan pengetahuan yang sederhana zaman itu. 那我们要以当时那时代的人他们的知识来想象， Dan mereka belum pernah mengalami hujan. 因为他们没有经历过下雨。 Jadi mereka nggak bisa bayangkan tuh air turun dari langit 40 hari 40 malam sampai kerendam. 所以他们是无法想象到从天上会有雨降下来40天40夜。 Sehingga dalam otak mereka 所以在他们脑海里， cuma satu, yaitu hal yang sangat mengerikan pasti akan terjadi menghabisi
semua manusia. 所以他们想象只有一件事，就是非常恐怖、非常震撼的事即将发生。 Nah, gambaran seperti ini yang dikatakan nanti kedatangan kedua, mengerikan seperti itu. 所以就好像这样，主耶稣第二次的再来会有这样恐怖、让我们震撼的一个情形。 Dan juga kapan hujan itu akan turun, enggak dikasih tahu. 而我们也不知道何时那雨会来， Tapi diberitahu pasti akan turun. 但是我们已经被提醒了，它必定来。 Kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi dikasih tahu pasti akan turun. 其实呢，我们不知道，但是它始终会来。 Nah, tetapi selain dikasih tahu, juga dikasih persiapan. 但是除了提醒我们这事情会即将来到，他也预备我们来面对它， Persiapan untuk selamat dari yang mengerikan ini. 好让我们可以躲过这场灾难。 Yaitu dengan Nuh disuruh bikin bahtera, sehingga pada waktu air bah terjadi, orang bisa selamat kalau ada dalam bahtera itu. 在挪亚的时代，就是上帝要叫他来建立方舟，当那时候发生的时候，人们还有牲畜可以在方舟那里。 Sangat mengerikan, dunia dihabisi. Tapi ada tempat di mana orang bisa selamat kalau dia di dalam bahtera. 虽然地球会被毁灭，但是上帝预备了有方舟来保性命。 Nah, tetapi apa yang terjadi oleh orang-orang zaman itu? 但是那时代的人却发生了什么事呢？ Waktu dikasih tahu hujan akan turun, dan waktu hujan itu turun, jaraknya sangat lama. 当上帝对人们说，你们会将看到有下雨，直到真正这个下雨发生，那里有很长的时间。 Di Alkitab dikatakan 100 tahun. 在圣经说，它隔离有100年。 Nah, karena begitu lama menunggu, 可能因为是等得太久了， maka orang menjadi lupa dengan yang mengerikan yang akan terjadi. 所以使人类他们也没有感受到这个惊恐的感觉了。 Bahkan karena begitu lama orang menganggap itu berita bohong. 甚至因为这个时间太久了， Dan mereka mempermainkan 使 dosanya. 人忽略了，觉得这只是一个开玩笑，他们也就开始犯罪了。 Jadi mereka tidak takut lagi karena begitu lama nggak terjadi. 因为时间过长，所以他们没有惧怕的态度，他们觉得它不会发生的。 Nah, inilah yang terjadi pada zaman itu. 这就是当时所发生的情 Dan 形。 kalau kita perhatikan dosa manusia betul-betul makin lama makin jahat. 而若我们看的时候，人的罪是越来越恶的。 Dosa yang pertama yaitu dosa Adam dan Hawa. 第一就是亚当夏娃的罪， Dikatakan mereka berdosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. 在那里说他们犯罪，因为他们吃了这个知善恶的果。 Allah berkata boleh makan apapun yang ada. 上帝说你可以吃任何这个这个果汁， Tapi satu pohon pengetahuan baik dan jahat jangan disentuh dan dimakan. 只有一个就是知善恶的果实，你不可以吃，也 Sebab 不可以 begitu 碰。 kamu makan, kamu langsung mati. 如果你吃了，你就必定死。 Nah, sebetulnya apa sih pohon itu? Pengetahuan baik dan jahat. 那这个知善果的树是什么树呢？ Nah, kalau kita hubungan dengan kata pengetahuan untuk baik dan jahat, 若我们连结于知善恶， nah kita hubungkan kata pengetahuan ini dengan mengetahui. 所以我们可以说是知道。 Berarti dengan kata lain, kalau kita belum makan, kita belum tahu. Dan kita baru bisa tahu setelah kita makan. 换句话说，若我们还没有吃，我们就没有那个知识，我们不知道。我们成为知道的一个人，如果我们已经吃了， Nah, mungkin itu yang ada dalam bayangan kita.
可能这就是我们的思想。 Nah kalau itu yang terjadi maka saya berani berkata, waktu mereka makan mereka tidak bisa dipersalahkan. 如果真是这样，我可以肯定的说，当他们吃，其实他们不知道，所以不可以责备他们， Karena kan sebelum makan mereka kan belum tahu. 因为他们还没吃的时候，他们不知道呀， Dan mereka baru tahu setelah mereka makan. 而他们吃了才领悟了。 Jadi kalau mereka belum tahu terus mereka makan, ya mereka nggak bisa disalahkan karena mereka belum tahu. 所以，如果他们在无知的情绪上吃了，我们不能责备。 Ilustrasinya misalnya saya punya anak umur 7 tahun. 比如说，我有7岁的孩子， Terus saya katakan kepada anak, jangan pegang pisau. 我对他说：“你不要去碰那把刀， Apalagi kamu main-main, kamu bisa luka. 你不要用这个刀来玩耍，因为它会伤害到你。 Nah terus dia belum tahu. 因为他不懂， Sekarang dia mainkan terus dia luka. 然后他就用这个刀子来玩耍，然后就刺伤了自己。 Bisakah kita salahkan 我 dia? 们可以责备他吗？ Nggak bisa, dia kan belum 我 tahu. 们不能，因为他就是不知道。 Nah sekarang pengetahuan baik dan jahat. 所以这个知善恶的树， Jadi kalau itu mengetahui maka pada waktu mereka makan mereka tidak bisa dibilang jahat karena mereka belum tahu. 所以当他们吃了，我们不可以说他们犯罪或者是恶了，因为他们还不知道。 Nah tetapi kenapa Allah kok hukum mereka? 但是为什么上帝仍然的惩罚他们 Nah 呢？ untuk ini kita harus tahu kata pengetahuan yang dihubungkan dengan buah baik dan jahat. 所以我们要更深入的讨论这知善恶的果是有什么连接？ Nah dari pencarian saya dengan penasaran ini akhirnya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Harun. 然后我就一直在寻求更多的资料，然后在 Dr. Harun 的书上我找到了。 Dia seorang doktor yang dapat penghargaan berkali-kali dari dunia teologi. 他是在神学那里一位博士。 Nah dia terjemahkan, dia mau beritahu kata pengetahuan ini apa sebetulnya. 所以他解释了在圣经里知善恶的树是怎么说法。 Ternyata itu ada hubungan dengan peristiwa Abraham dengan Lot. 那个与亚伯拉罕还有罗德的事情有 Kan 连接。 Abraham itu bersama-sama dengan Lot berkeliling dan mengembara. 因为那时候亚伯拉罕还有洛德，因为他们是走到别的地方。 Abraham punya keturunan makin banyak, Lot punya keturunan makin banyak. 亚伯兰他有很多的后裔，洛德也同样。 Dan yang menarik, Abraham dengan keturunannya makin lama makin kaya. Lot juga makin lama makin kaya. 而他们都是他们的后裔都是很富裕的。 Jadi sekarang ada 2 keturunan yang makin lama makin kaya. 所以现在我们看到有2个， Nah di sini Abraham baru sadar. 在那里亚伯兰他发现了， Orang kalau sama-sama miskin nggak berantem. 如果我们2个人他是同样贫穷，他们不会纷争。 Orang tuh biasanya berantem kalau sama-sama kaya. 但若同样的富裕，他们都会相争 Nah。kalau sama-sama miskin buat apa berantem? Apa yang saya bisa dapatkan dari orang itu? 如果是同样的贫穷，那我也得不到什么呀。 Tapi kalau sama-sama kaya, maka kerakusan orang akhirnya bikin berantem mereka. 但是如果是富裕的话，人的性格，他们想要夺得更多。 Maka Bapak Ibu kalau mau punya anak cucu jangan berantem, berdoa supaya jadi orang miskin sekarang. 所以弟兄姐妹，若不想要你的儿女们纷争，就不要祷告，不要那么富裕。 Nah sekarang Abraham sadar, maka Abraham bilang kepada Lot, 当亚伯兰发觉了，他就对洛德说 Lot, kamu pilih kemana kamu mau pergi, kita harus pisah. 洛德，你就选你要往哪去，我们要分开。 Kamu pilih yang mana, apapun dimanapun, saya akan pilih di tempat yang lain.
你可以随意的选你要占据哪个地方，然后我就往不同的地方去。 Nah akhirnya Lot lihat Sodom dan Gomora. 然后洛德看见索多玛还有蛾摩拉， Dikatakan daerah itu begitu indah, begitu subur, luar biasa. 因为他发觉那地是甚好的。 Nah Lot pilih menentukan Sodom dan Gomora untuk menjadi miliknya. 所以洛德他决定，他选了索多玛和蛾摩拉。 Nah kata Lot menentukan, kata menentukan ini tepat sama dengan kata pengetahuan untuk baik dan jahat dari pohon itu. 在圣经里说的，洛德他决定选这个选字和亚当夏娃他们在这个知善恶的树是一样的原字。 Jadi Adam dan Hawa makan itu bukan belum tahu jadi tahu. 所以亚当和夏娃当他们吃这个果子的时候，他们并不是不晓得， Tapi dia makan itu artinya dia berkata kepada Allah, aku yang menentukan. 当他吃了这果子的时候，他要对上帝说：“是我做的决定。” Kan mestinya Allah yang menentukan apa yang baik, apa yang jahat. 应该就是上帝来分辨是善恶吗？ Sekarang Adam dan Hawa bilang, kami yang menentukan. Dia geser Allah. 但是现在亚当和夏娃说不，应该是我们来决定善恶。 Maka pada waktu dia makan itu dikatakan dia mau menjadi sama seperti Allah. 所以当他们吃了那果子的时候，那里说他们想要成为像上 Jadi 帝。 dosa Adam dan Hawa serius 所 bukan 以亚当 main. 和夏娃的罪是非常重的， Allah dia geser. 因为他们要推开上帝的职 Nah 位。 sekarang kita lihat dosa bertambah pada waktu anaknya 然 lahir. 然后这罪就加增在他们的孩子， Ada Kain, ada 还有 Habil. 该隐亚伯， Sekarang Kain bunuh adik kandungnya. 该隐杀了亚伯， Dia mau berkata kepada Allah, 因为他要对神说： kalau papaku geser engkau, 若我的父亲已经把你推开了， sekarang aku banting engkau. 我要把你甩了， Engkau yang berikan roh buat adikku si Habil. 因为你赐给亚伯我弟弟生命， Aku lebih dari engkau, aku cabut sekarang. 而我要比你更大，因为我要取了他的性命。 Apa kau dengan 那你 aku? 要和 Nah terus akhirnya sesudah Habil meninggal digantikan oleh Set. 然后亚伯已经死了，然后就被赛特代替。 Nah sekarang bagaimana dengan kejahatan Kain ini? 那该隐的罪又变成怎么样了？ Turun temurun makin lama makin jahat. 直到他的后裔越做越糟， Sampai keturunan ke-6 atau ke-7 ada yang namanya Lameh. 直到他第6还是第7的后裔有一个叫做 Dan 拉麦。 Lameh berkata kepada Allah, 这个拉麦对上帝这么说： kalau ada orang yang melihat aku dengan tidak enak, aku bunuh orang itu. 如果我看人不顺眼，我就把他给杀了。 Nah dulu kakek moyangku Kain sesudah bunuh Habil ketakutan. 因为以前我的祖父、我的祖宗开隐，他杀人他就感到惧怕。 Tapi aku Lameh, aku tantang kau sekarang. 但是我拉麦，我并不惧怕，我要挑战你。 Jadi kalau tadi Kain dia banting Allah, 若开隐把神杀 Abraham cuma geser Allah. 了，亚当只是把上帝来劈开了， Sekarang Lameh sudah geser, dia banting, dia injak Allah. 所以拉麦他不只是推开，他不是摔，他也是把他踩 Dan 在脚上， terus menerus makin jahat. 而这个罪恶越来越严重。
Nah sekarang kita melihat keturunan dari Set pengganti Habel. 接下来我们看赛特的后裔， Ternyata keturunan ini makin lama makin baik. 他的后裔是善人，义人 Sampai keturunan ke-6 atau ke-7 ada yang namanya Henoh. 直到他第6、第7代有一个叫以诺。 Saking baiknya Henoh, maka pada waktu dia mati dia tidak seperti kita dikubur, langsung dijemput ke 他 surga. 好到义到什么程度呢？他没有使他被接上天了。 Jadi sekarang terjadi 2 golongan orang. 所以现在我们看有2种人， Keturunan Kain makin lama makin jahat, keturunan Set makin lama makin baik. 就是该隐的后裔越来越糟越恶，但是赛特的后裔越来越 Nah waktu zaman Nuh, kedua kelompok baik dan jahat ini gabung. 在挪亚的时代，这2组就交合在一起。 Mereka dikatakan kawin mengawinkan dalam konteks mereka gabung jadi satu. 因为圣经说他们都交合在一起生 Nah 子。 ternyata waktu mereka gabung bukan jahat jadi baik, tapi yang baik jadi jahat. 原来当他们交合在一起的时候，恶和善全都变成恶 Sehingga 了。 Allah melihat dunia semuanya jahat. 所以上帝看这地上全都是恶， Sampai di Alkitab dikatakan Allah tuh menyesal. 直到圣经说上帝后悔了。 Jangan kita hubungkan dengan bahasa 我们 manusia. 不要与我们所谓的后悔连 Tapi itu untuk menerangkan kita betapa sakit hatinya Allah melihat manusia semuanya jahat. 其实这要对我们解释说，因为上帝的非常痛心看到人类的罪， Nah disinilah Allah berkata, aku habisi kamu. 所以在那时，上帝说我要毁灭， Allah yang baik bukan lemah dan lembek. 因为我们善的父不是一个软弱的父， Kau injak-injak Allah. 我们不能把糟蹋他。 Ada satu titik di mana Allah akan marah. 到一个终点，上帝会发怒， Dan Allah akan habisi semua 而上帝会毁灭一切， dengan air bah. 以洪水来行。 Kapan? 何时呢？ Tidak ada yang tahu. 没有人知道， Tapi diberitahu pasti akan 但是 terjadi. 我们知道他必来。 Tapi kemarahan Allah tetap tidak lepas dari kasih 但 Allah. 是我们知道，甚至上帝愤怒了，他也是非常爱我们， Maka Allah persiapkan bahtera 所以他预备了方舟， supaya manusia yang akan dihabisi ini Harus kalau baik. mereka masuk dalam bahtera cuma satu-satunya cara mereka akan luput dari kemarahan Allah. 好让将被毁灭的人类，若他们进入那方舟，他们被得保命， Jadi mereka selamat cuma karena bahtera. 所以他们会得生存，因为他们进了这方舟。 Nah inilah yang dihubungkan dengan kedatangan kedua pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. 而这我们要连结在主耶稣第2次的到来。 Kedatangan kedua tidak ada yang luput. 主耶稣第2次的再来是没有人会避免的。 Begitu kita masuk neraka tidak akan lolos. 当我们进入地狱，我们是逃不掉的。 Tidak akan stop 我们不能停 penderitaan. 止我们所面对的 Tidak pernah istirahat penderitaan 这 itu. 苦难，我们惩罚是不会停止的， Tidak ada batas selama-lamanya. 也没有一个终点，没有静止，但是会永远的。 Saya ini memang kan suka sakit kan, kita manusia suka sakit. 我自己有很多次生病， Waktu kita sakit hiburan kita, ya satu kali akan sembuh. 我们如果生病，我们就会有一个安慰我们，就是我们将会 Tapi kalau kemarahan Allah melempar kita masuk ke dalam neraka, selesai, tidak akan ada stop. 当上帝愤怒把我们扔到地狱里，我们的困难就不会停止了。 Saya tidak bisa bayangkan mengerikannya 我 luar 不会想 biasa. 象这是多么恐怖震撼的。
Manusia bohongi 因为 dirinya. 人类他欺骗自己， Terus bilang, kita bisa lolos kalau bikin baik. 然后自己安慰自己说，我如果行义行善，我会躲过这一道。 Sebaik-baiknya orang, siapa yang bisa luputkan dari dosanya? 若一个人行善，要行到怎么的程度使他能够逃过这一劫呢？ Semua sudah jahat. 因为每个人已经得罪了。 Jangan tipu Allah. 你不要欺骗上帝， Jangan tipu diri 你不要 sendiri. 欺骗你自己。 Nah, tetapi Allah yang akan marah, Allah kasih 但 bahtera 是虽然上帝会发怒，但他也预备给我们方舟， supaya yang ada di dalam bahtera dia akan selamat dari marahnya 好让 Allah. 在方舟的人会保存。 Nah, bahtera inilah kedatangan Tuhan Yesus pertama, Natal yang kita rayakan. 而这给我们的方舟就是主耶稣，在2000年已经来 Sebab 了 di。situ Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, bikin bahtera sehingga hukuman Allah akan luput karena Tuhan Yesus gantikan kita. 所以上帝预备给我们的方舟就是呈现在主耶稣在2000年已经来了，为我们救赎我们，使我们可以得永生。 Kita merayakan 我 Natal. 们庆祝圣诞， Kita 我 berbahagia. 们感到非常的喜乐， Kita 我 bersukacita. 们欢庆， Bolehkah? 可以吗？ Bukan hanya boleh, harus 不只是可以， bersukacita. 但是我们一定要欢心。 Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu bayangkan hati Allah pada waktu Natal. 但我要邀请大家，我们来思考，我们来想象上帝的心，当我们庆祝圣诞。 Waktu anaknya turun ke 当 dalam 上帝 dunia. 将他的儿子到地上， Setiap kita kalau punya anak, 若我们有儿子的， kita mau anak kita sangat sehat, sangat baik, sangat cakep. 我们当然要我们的孩子英俊俊美，然后非常健康。 Kita punya mimpi supaya anak ini berhasil, hebat, terkenal, 因为我们 jagoan. 因为我们希望他过一个非常有成就的人。 Kita ada hiburan dengan anak yang akan hebat. 我们对有一个未来非常好的孩子有一个安慰。 Tapi waktu Tuhan Yesus anak Allah turun ke dalam 但 dunia. 是上帝将他的儿子到世上， Waktu kita berbahagia. 当我们人类感到非常的喜乐， Ingat 你记住， tetesan air mata Allah 上帝 keluar. 是在流泪的， Dia lihat anaknya turun 因 ke 为他 dalam 已经将 dunia. 他的儿子给我们。 Allah jadi manusia. 上帝成为人， Lebih rendah dari manusia. 甚至比人更卑微， Disamakan dengan binatang. Lahir di kandang. 与牲畜同等，因为生在马槽里。 Dia keliling melayani. 然后他的平生，他就到处的传福音。 Tetapi dia disiksa habis-habisan. 然后他在十字架被折磨， Dan klimaksnya pada waktu mendekati 然 kematian. 后在他接近要死的时候， Allah melihat anaknya ditelanjangi. 上帝看到他的儿子被落 Dipecut 体了， 49 kali. 遭到很多的鞭打。 Bapak Ibu tahu pecutan itu bukan tali biasa. 弟兄姐妹，你知道那鞭子它不是一个 Itu 普通的 tali 绳子， panjang yang setiap 10 cm ada paku atau duri. 它的鞭子，它每个10公分，它有一个非常利的一支。 Jadi kalau itu dipecut, tali itu melilit tubuhnya. 所以当他到鞭打的时候，这绳子会绕到他的身 Dan waktu 体， ditarik, 然后 sobek 当 semuanya. 这个鞭子一拉到一切的这个钩会刺上，破开他的 Dikatakan 肉体。 49 kali dipecut. 他被打49次， Saya bisa bayangkan 我可以想象到， sengeri-ngerinya film yang pernah kita lihat.
我们所看的电影 Tidak ada yang lebih ngeri dengan kejadian yang sesungguhnya. 比真实发生的更 Karena sudah tidak ada 1 sentimeter pun kulit. Daging semua. Kulit sobek semua. 因为那时候主耶稣的身体没有1公分的身体是完全的完整的。 Dengan keadaan itu ditelanjangi, digantung. 那时候这样的情形，他被钉在十字架， Ditonton seperti binatang. 被众人就像牲畜这样看见。 Saya bisa bayangkan seandainya saya punya anjing. 我有想象，如果我有一条狗， Ada orang yang pukuli anjing saya, gantung anjing saya habisi orang itu. 如果有人打了我的狗，把它给掉了，我给他跟他没完。 Sekarang anak Allah tuh digantung tanpa kulit, daging mentah. 而这个时候，上帝的儿子他在十字架上落体了，深深的在那里。 Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bikin Allah nangis, tetesan tangisan Allah. 主耶稣来到世上，是让上帝流眼泪。 Itu bahtera buat Bapak Ibu, buat 那 saya. 就是给你给我的方舟， Nggak ada yang bisa luput. 没有人会逃过。 Jangan saya bohongi diri saya. 所以你不要欺骗你自己， Jangan Bapak Ibu bohongi dirinya sendiri. 我们不要欺骗自己。 Tapi bahtera ini yang menyelamatkan, satu-satunya cara. 因为这唯一能够救我们的方舟。 Saya tidak pernah hina agama apapun. 我从来没有藐视别的宗教， Saya kerjasama dengan banyak agama. 我与别的宗教有Pada waktu tahun 19 saya kerjasama dengan 120 ustadz dari Muslim. 我与回教的这个首领也有跟他们合作， 120. 120位， Kami dekat. 我们是非常Saya katakan kepada mereka, secara horizontal kita kerjasama. 我对他们说，虽然我们在一起合作， Tetapi secara vertikal tidak. 但是其实我们是不同的。 Saya nggak mau hina, nggak mau rendahkan. 我不要定论他们，我不要藐视他们。 Tapi hanya Alkitab yang berkata, matinya Yesus Allah bikin bahtera keselamatan. Tidak ada dalam agama apapun. 但是只有在圣经说，只有神的方舟可以使我们存活。 Tantang Bapak Ibu sekarang, Natal, bahtera. Apakah kita cuma merayakan atau kita terima Yesus sebagai juru selamat 所以我 kita? 现在挑战你们，我们的方舟就是圣诞。 Satu-satunya jalan. 其实这是唯一能救我们的。 Terakhir, 最后， Bapak Ibu yang dikasihi 神 Tuhan, 所爱的弟兄姐妹， setelah kita ada dalam bahtera, 在我们已经在方舟里面， apakah kita berkata, Tuhan, saya berterima kasih 我 kepadamu. 们是否说，上帝，我感谢你？ Natal pertama ini sangat penting. 这第一个的圣诞节对我们是非常重要的。 Tuhan Yesus datang untuk tebus dosa 主 saya. 耶稣来到世上是来赎我们的罪， Dan saya diselamatkan 而我们被得救， dengan bahtera ini. 被这个方舟得救了。 Bapak Ibu yang dikasihi 主 Tuhan, 所爱的弟兄姐妹， jangan rayakan Natal, 不要庆祝圣诞， tapi alami Natal. 但是你经历圣 Kita 诞， ada dalam bahtera 因为我们 keselamatan. 已经在这么大的方舟里面。 Mari kita berdoa. 让我们祷告， Tuhan 主耶 Yesus, 稣， tetesan tangisan Allah pada waktu engkau lahir. 上帝的眼泪当主耶稣降生， Tapi itu yang menyelamatkan saya dan semua kami. 已经救赎了你和我， Bapa yang di sorga, 在天上的爸父神， tolong kami melihat Natal sebagai bahtera keselamatan 帮助我 Tuhan. 们看这圣诞是你赐给我们的方舟， Karena Allah mau menebus dosa kami. 因为你要救赎我们的
Tolong kami jangan rayakan Natal, 帮助我们没有庆祝圣 tapi 诞， kami alami Natal 但是我们是经历圣诞， secara pribadi. 在我们个人， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。